Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة وإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita bersama-sama pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurnia-Nya, rahmat dan nikmat-Nya yang melimpah ruah kepada kita. Dengan rahmat nikmat Allah SWT kita sama-sama dapat ikuti dalam majlis ilmi kita pada hari ini. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah SWT yang dapat beri rahmat dan nikmat dan kesihatan pada kita, dan Allah melanjutkan umur kita sehingga kita berada di pintu Ramadan. Alhamdulillah, kita hari ini boleh katakan hampir dengan bulan Ramadan, bulan yang barakah, yang penuh dengan segala kebaikan dan kebajikan padanya. Maka insyaAllah perjalanan kita hari ini sebagai tazkir, sebagai nak mengingati dan nak perangat hubungan dengan amalan Ramadan. Semoga sikit sebanyak kita dapat mengingati dan dapat kita ikuti ikut apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita adalah telah diperlukan puasa pada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibnya ke atas mereka yang dahulu pada kamu. Jadi puasa ni wajib atas kita, dan orang dulu pada kita pun diwajib puasa dah, puasa Ramadan ini. Semoga kamu bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan hikmah yang tinggi sekali bagi puasa, ialah untuk mencapai kita pada hakikat takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa itu hanya beberapa hari saja yang tertentu. Beberapa hari yang tertentu sahaja. Puasa tak banyak hari, ialah antara 29 dengan 30. Banyak itulah puasa yang diwajibkan. Alhamdulillah, itulah perintah Allah SWT yang diserukan kepada hamba-Nya, dikhitabkan kepada orang mukmin untuk berpuasa. Maka sedia maklum pada kita sekalian bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib dan satu rukun Islam. Maka orang yang berpuasa berarti orang yang menegakkan agamanya. Orang yang tidak berpuasa berarti orang itu orang meruntuhkan agamanya. Jadi hukum puasa dalam Islam adalah wajib. Orang yang tinggal puasa ada dua jenis. Orang yang tinggal puasa ada dua jenis. Satunya tinggal kerana ingkar pada kewajipannya. Ingkar kewajipannya. Ia ingkar kewajipan puasa. Ia puasa tak wajib, ia tinggal puasa. Maka orang yang tinggal puasa kerana ingkar itu dihukumnya kafir murtad, keluar pada agama Islam. Nauzubillah min zalik. Yang keduanya ialah orang tinggal puasa tak ada ingkar dak, kerana malas puasa. Karena malas puasa, maka orang tinggal tidak ingkar kewajipan, dia tidak keluar pada agama Islam, dia masih dihukumkan orang Islam, tapi dia adalah orang yang berdosa besar. Orang berdosa besar dia tu. Itulah maknanya hasil daripada orang tinggal kewajipan puasa tu dua bentuk tadi, dua jenis tadi. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sepatah lalu untuk kita hari ini adalah kita nak mengingati hubungan dengan amalan-amalan Ramadan. Secara ringkasnya, amalan Ramadan yang mana kita akan hadapi ni, kita tergambar secara kasar pada kitanya, ada beberapa amalan. Yang pertamanya amalan siang hari, merupakan amalan pokok. Amalan siang hari merupakan amalan pokok dari Ramadan, ialah diri puasa itu sendiri. Puasa itu merupakan amalan asasi dalam bulan Ramadan. Maka dikehendaki kita tu berpuasa dengan sempurna. Puasa dengan sempurna, mengikut syaratnya, rukunnya dan adabnya. Supaya kita tu dapat balasan baik dan dapat pahala dan tidak sia-sia puasa kita tu. Maka termasuklah kita dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maksudnya siapa berpuasa Ramadan semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana imannya dan harapan pahalanya si Allah, maka diampunkan baginya barang yang terlepas daripada dosanya. Itu kelebihan kita puasa Ramadan, kerana Allah ampunkan dosa kita. Itulah amalan pokok dari bulan Ramadan, amalan asas. Dan yang kedua, amalan Ramadan juga ialah amalan di malam hari. Amalan di malam hari ialah qiyamul lail ataupun qiyamut tarawih, sembahyang tarawih. Itu amalan malam hari. Sembahyang tarawih ni sebagaimana kita maklum adalah sunat. Dan sunat dan ikut sunnahnya pulanya ialah kita semaya tarawih secara berjemaah mengikut imam, dan juga witir mengikut imam. Berarti kita semaya tarawih mengikut imam daripada awal hingga akhirnya. Itu amalan Ramadan. Semaya tarawih mengikut imam daripada awal semaya sehingga akhir semaya mengikut imam. Jadi itulah kehendakinya. Sama ada imam semaya tu, imam semaya pasti 20 rakaat, kita pun cukup 20 rakaat. Kalau imam tu semaya 8 rakaat, kita pun cukup 8 rakaat. Imam witir, kita witir. Itu maknanya semaya mengikut imam daripada awal hingga akhir.
Kita tak nak bincang hubungan 8 rakaat 20 rakaat tak sekira lah. Dia mana lah lagi lah. Semuanya di semaya mengikut imam. Itulah yang mana Nabi kata, man qama ma'al imam hatta yansarif kataballahu lahu qiyama lailatih. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata siapa yang bangkit bersolat qiyamul lail ialah tarawih Ramadan ni bersama imam sehingga selesainya. Tersemaya bersama imam pada awal hingga akhir, maka Allah mencatat baginya qiyam sepenuh malam. Allah bagi pahala kita supaya kita qiyam semaya sepenuh malam, pada awal malam sampai akhir malam. Boleh pahala supaya tu. Sedangkan kita semaya tarawih ikut imam. Itulah yang mana kita kandaki. Itulah apa dia merupakan amalan Ramadan. Satu perhatian pada kitanya hubungan dengan semaya tarawih ke imam ni, kita dikehendakinya imam tu semaya biasa semaya baca itu panjang-panjang. Baca panjang, bukan biasa baca pandok-pandok satu rakaat, pandok-pandok satu rakaat tu tak, baca panjang. Sebab salafus salih kita dulu pada para sahabat dalamnya mereka bacakan minal mi'in daripada ratusan ayat. Baca panjang. Maka eloklah tempat kita ni, alhamdulillah banyak dah boleh katakan hampir nak beratai dah. Kita semua tarawih dah ni. Semalam tu maknanya satu juzuk Quran. Satu juzuk Quran. Jadi bermoleklah 30 malam ataupun 29 malam tarawih tu kita khatam Quran. Alhamdulillah. Perkara ni berkembang. Apatah lagi kita dapat di masjid-masjid ke kampung pun hari ni. Ada yang mau jemput daripada hafiz pelajar yang hafal Quran jadi imam semaya, maka itu satu perkara yang baik. Antara ganti tempat daripada dulu tu alhaakumut takatsur qul huwallahu ahad tu semata. Tidak malam lah. Hari ni alhamdulillah telah ada perubahan tempat kita ni. Maka kita harap perubahan itu adalah perubahan yang menunjukkan pada yang terlebih baik lagi insya-Allah. Nah, itulah satu perhatian. Maknanya imam semaya tarawih tu minta imam tu semaya hak panjang-panjang, bacaan panjang. Pas kita pun kena pilih kita baca panjang lah. Terus nak pilih hak pesing imam baca pandok lah. Imam pandok setengah je sudah habis 20 rakaat tu. Kita gap panjang-panjang. Itu satu. Yang kedua, dalam perhatian lagi, imam semaya tu dia kena ra'in juga pada makmum. Kena ra'in juga pada makmum. Maknanya jangan cepat berdoa semaya tu. Yang nak cepat ni terkadang imam hak bising semaya hak ayat pandok tu, dia cepat-cepat baca. Rakaat pertama tu alhaakumut takatsur, rakaat kedua tu qul huwallahu ahad, lepas tu ayat rakaat yang kedua tu kan makmum tu sekali tu imam dah baca Fatihah. Kalau tu imam tu derah cepat. Maka kita harap atau tu imam tu sembahyang secara sederhana. Biar ada pertimbangan dengan makmum. Kerana makmum kadang ada tua, ada baca lambat sebagainya, maka boleh sesuailah. Boleh patut padan dengan dengan makmum tu. Itu sebagai perhatian dalam solat tarawih kita. Dan yang ketiganya daripada amalan Ramadan lagi, kita nak serup secara ringkas amalan Ramadan, buat kesimpulan amalan Ramadan. Yang ketiganya amalan yang capur himpun antara siang hari dan malam hari. Ini amalan ni siang hari malam hari boleh buat berlaku ni. Kalau puasa siang hari, kalau tarawih malam hari, dan yang ketiganya siang dan malam. Amalan Ramadan juga iaitulah bacaan Quran. Baca Quran. Ini baca, siang malam baca. Bersungguh-sungguh banyakkan baca Quran dalam Ramadan. Paling kurangnya maknanya sekali khatam, paling kurang. Kalau boleh lebih pada satu, itu lebih eloknya. 2 kali ke 3 kali, tengoklah kemampuan masing-masing lah. Tapi letaklah pocok sekali itu kena habis bulan Ramadan ni. Alhamdulillah. Jadi hari ni boleh katakan ramai kita ni pun banyak habis sekali bulan Ramadan. Bahkan terkadang 4-5 pun ada habis tu. Alhamdulillah lah, itu mengikut kemampuan masing-masing lah kan. Tu.
Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Quran yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya maksudnya siam, puasa dan Quran, kedua-duanya bagi syafaat bagi seorang hamba pada kiamat. Kita puasa katik, kita baca Quran katik, dua-dua tu bagi syafaat pada kiamat. Puasa dia dakwah cara dia, Quran dakwah cara dia, kena tolong demo ni minta syafaat. Maka di kaki kita tu bersungguhlah dalam baca Quran. Selain pada Quran tu adalah berzikir, bertaubat, dan sebagainya. Ikutlah apa saja daripada Quran tu siam malam, hak siam malam. Istighfar, bertaubat dan merenungkan apa kejadian Allah dan sebagainya. Semua tu merupakan amalan Ramadan. Dan masuk amalan Ramadan lagi hak siang dan malam juga ialah banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah, buat kebajikan. Banyak kita sedekah. Ikutlah sama dalam sedekah dalam bentuk mata wang duit ataupun sedekah orang kebajikan dalam bentuk jamu orang makan ni ke, ataupun weh tamak ke, ataupun nak bagi gula ke, sayur ke, gapo ke. Tu maknanya terserah pada kita lah. Jadi kita tu ada boroh, murah hati dalam sedekah untuk bulan Ramadan. Alhamdulillah bulan Ramadan boleh katakan bulan rezeki. Kalaulah kita ni kita duduk kampung ni dak, kita duduk kampung, rumah kita pun tak ada jauh mana dan sebagainya, ataupun boleh kedai pun supalah. Kalaulah kita tu letak program molek sungguh ataupun cara kita hidup sungguh, tiap-tiap hari ni kita tina pada wak lauk sekara hari. Kalau demo sayur demo ni. Kalau demo ni gula sekara. Lepas tu dia petai tu dia boleh gilir lagi mari. Kita lagi semakut demo. Demo semakut kita boleh dua mata lah kita. Kita lagi makut yang kedua, boleh dua makut kita. Buat sekara. Lepas tu bakak gilir bakak gilir makan. Dia bertambah mesra lagi pula dalam hidup kita tu. 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 Petai ni tiga makuk ni petai esok kono pula tiga makuk pula telur esok bucur ni pula. Oh boleh makan. Hak kita buat sekara tu hari ni. Sekara je kita. Sayur ikan capur terung itu ini. Hak tu je hari ni. Esok sepatu juga tapi bagi orang lain. Ada mau lepas sepatu juga. Maknanya boleh kita makan. Bukan kalau jadi semati tu sahur pun tak kena buat dah. Makan sahur tak kena buat hal lain. Dapat hak tu dah. Hak tu duduk pada kita pakat dari kedudukan kita tu. Alhamdulillah. Genge. Maknanya masa kita tak habis banyak, belanja kita tak habis banyak. Tu. Buat kerja pun senang. Itu sebagai satu perkara yang mana perkara ni ada berlaku dalam masyarakat. Perkara ni berlaku dalam masyarakat Sarawak. Di Sarawak ada berlaku. Maknanya kita sebuah rumah ni buat sekara. Lepas tu gata pada jiran kita. Tu. Lepas tu jiran bagi kita juga. Patut dia tak beri, dia bagi, dia mau buat kebajikan kita juga. Kita beri dia mau kebajikan, dia mau kita pun kebajikan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudah. Itulah tambah rezeki dan murah hati dengan bentuk tu. Itu satu caranya. Itulah kaum muslimin dan muslimat dalam hubungan dengan bersedekah ni. Maknanya luahlah untuk kita nak sedekah. Lapangan sedekah tu luah. Kebajikan, segi keuangan dan sebagainya. Baiklah, itu amalan hubungan dengan amalan siang dan malam dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiganya masuk amalan Ramadan lagi ialah amalan 10 akhir Ramadan. Amalan 10 akhir Ramadan iaitu iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid pada 10 akhir Ramadan dan bersungguh-sungguh dalam beramal pada 10 akhir Ramadan untuk mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Maka itu satu amalan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kata bersungguh-sungguhlah kamu dalam mencari Lailatul Qadar pada malam witir di pada 10 akhir Ramadan. Sungguh kita bersungguh. Maknanya bersungguh beramal pada 10 akhir Ramadan waktu kita duduk iktikaf, maka itu ada satu amalan Ramadan yang terakhir.
hak akhir, hak ujung tu sebelah akhir tu. Maka kita bersungguhlah dalam beramal. Dan yang akhir sekalinya masuk dalam amalan yang berhubung dengan Ramadan juga ialah zakat fitrah. Zakat fitrah tu ada hubung dengan Ramadan juga. Maka kita keluarkan zakat fitrah kita pada fakir miskin, mengikut apa yang mendatang pada sunnah Nabi SAW. Maka zakat fitrah ni kalau mengikut pendapat ulama tu maknanya boleh kita keluar pada awal Ramadan lagi boleh. Boleh dah daripada awal Ramadan. Dan kita keluar di akhir Ramadan yang dapat hipungkan antara hari Ramadan dengan hari hari Syawal, itu lebih baik. Maknanya kita dapat hipung akhir Ramadan dengan awal Syawal. Itulah baru masuk waktu hak wajib sematinya, dan itulah afdalnya. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan amalan-amalan Ramadan yang patut kita laksanakan, yang patut kita buat. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebagaimana kita maklum bahwasanya amalan asasi bagi bulan Ramadan ialah puasa. Maka hari ini kita nak terkiskan sikit hubungan dengan puasa ni, kerana ini merupakan amalan asasi dan amalan yang wajib dan fardu pada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, tidak syak lagi bagi kita semua bahwasanya setiap orang tu kena supaya puasa dia tu sempurna, supaya puasa sempurna. Jadi agak puasa sempurna belaka, puasa molek, subuh, molek semua sempurna dan Allah timanya. Kalau itu bagaimanakah kita nak dapat kesempurnaan puasa kita tu? Nak sempurna lagu mana puasa kita tu? Jadi patut kita tahu bahwasanya kesempurnaan ibadat kita, puasa khasnya dan ibadat semua seluruhnya, atau sempurna tu ialah terletak pada ikutan kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat mana kita dapat ikut sunnah Nabi, maka setakat itulah kesempurnaan puasa amalan kitanya. Kalau kita jauh sunnah Nabi, kita kurang sempurna sikit. Kalau kita lebih dekat dan lebih banyak kita laksanakan ikut sunnah Nabi, maka amalan kita itu adalah lebih sempurnanya. Itulah titik pengukuran tentang sempurna tak sempurna puasa kita tu duduk pada setakat mana kita dapat mentatbik ke sunnah Nabi dalam amalan kita tu. Kalau puasa, setakat mana kita dapat laksanakan ikut sunnah. Hal ni besar. Sebab seumumnya Nabi kata fa'alaikum bisunnati, mestilah kamu ikut sunnahku, mesti kamu ikut sunnahku. Kalau itu kita tertebikkanlah hadis Nabi itu dalam segala amalan kita, kena ikut sunnah. Beberapa amalan Nabi beri tafsir dalam ikut sunnah, dan pada kebanyakannya Nabi tak beri tafsir, hanya dalam hadis umum tadilah fa'alaikum bisunnati. Itu umum. Kamu mesti ikut sunnahku dalam segala amalan, dalam segala ibadat. Tapi ada setengah ibadat Nabi itu beri tunjuk ajar secara perbuatan dia dan perkataan dia sendiri, sebagaimana dalam solat semaya. Nabi kata wasallu kama raaitumuni usalli, wasallu kama raaitumuni usalli, dan bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku ini bersolat. Itu pada bab semaya. Dalam bab haji Nabi kata khuzu anni manasikakum, ambillah kamu daripada aku cara buat haji kamu. Cara buat haji ikut sunnah Nabi. Alhamdulillah Nabi buat haji. Nabi pergi Mina, pergi Arafah, ke Muzdalifah dan sebagainya, ikut sunnah Nabi. Ini merupakan Nabi menghuraikan dan menjelaskan amalan ibadat haji dan juga amalan ibadat solat. Hak puasa adalah lagi duduk dalam umum tadi. Tapi Nabi pun ada melaksanakan benda tu. Contohnya Nabi tidak berlafaz kata khudhu anni siyamakum, tak kata tu dak. Nabi kata hak haji dengan solat. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, oleh itu kita nak pocoklah
Dalam segala amalan kita ialah ikut sunnah Nabi SAW. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bagi ingatan pada kita, beri jagaan pada kita. Kalau kita menyalahi sunnah Nabi, Ibnu Mas'ud kata, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud kata, sekiranya kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, tetap kamu sesat. Kalau kamu tinggal sunnah Nabi, kamu sesat. Sebab tu kamu kena buat mengikut sunnah Nabi. Kalau itu dalam amalan puasa kita, insya-Allah kita usaha ikut untuk sempurnakan dia dengan ikut sunnah Nabi. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, oleh itu bagaimanakah langkah-langkah kita nak puasa ikut sunnah? Cara nak tatbik, cara nak tatbik. Walaupun Nabi tak ayat kata khudhu anni siyamakum, ambillah kamu pada puasa kamu, cara puasa kamu, Nabi tak kata, tapi segi perbuatan dan perkataan Nabi tu jelas benda ni dalam sunnah dia, dalam masalah amal ibadat puasa ni pun. Maka apakah langkah-langkah mengikuti sunnah dalam puasa ni? Ini kita sebagai tazkir pada kita hari ini, insya-Allah. Semoga kita dapat masuk puasa ni dalam ingatan di mana ada pada kita dan dapat kita laksanakan. Oleh itu, marilah kaum muslimin dan muslimat sekalian, kita ikuti satu persatu daripada langkah puasa mengikut sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita nak puasa mengikut sunnah Nabi? Ini dia. Yang pertama, hendaklah ada persiapan jiwa dengan perasaan gembira dan seronok dengan ketibaan bulan Ramadan. Hal ini mula-mula sekali. Belum masuk Ramadan, kita kena tani dah perasaan suka, gembira, seronok dengan nak puasa. Nabi sendiri telah beri perangsang, beri semangat, beri bahasa pada sahabat belum pada masuk Ramadan. Nabi telah beri tunjuk pada kita hari ini, pada sahabat. Maka kita hari ini pun kena ingat seperti juga. Bagaimana Nabi beri perangsang pada sahabat tentang puasa Ramadan, nak beri sahabat tu ada semangat, ada seronok dengan puasa Ramadan. Nabi royak Ramadan begitu kelebihannya, ada gaponya. Nabi royak belakang benda tu. Jadi kita pun nak puasa Ramadan, sambut Ramadan, tanamkan perasaan gembira, suka, seronok puasa, suka hati nak puasa ni. Tu dia. Kita tak usah biasa kata, nak puasa ni panah tahun ini, lemah nak puasa ni, puasa lemah mula dah. Jangan. Puasa gembira, suka. Ya, ada juga satu ibadat kita ni suka. Tak buat lagi pun suka dah. Ibadat apa? Ibadat haji. Ibadat haji ni kalau tubik nama tahun ni, suka mujur nak boleh pergi tahun ni. Tu. Itu sah ibadat agak atau puasa gembira. Dek cadar duit lama mari dah boh tu boh masuk apa syak dah dalam bank dan sebagainya. Tubik nama tahun ni. Maka gembira, suka hati dah tu. Betul. Duk hati bila lagi ramah dah. Nampak muka dan sebagainya. Puasa pun nampak ramah apa tu? Nampak ramah, suka gembira nak bagi puasa. Tu dia. Ini maknanya langkah pertama kita nak puasa mengikut sunnah ialah tanamkan perasaan jiwa kita tu berasa gembira dan seronok dengan puasa. Nah, itu satu. Langkah yang kedua, kita reka-reka kita gambar nak kasar-kasar dalam amalan puasa kita mengikut sunnah Nabi SAW. Langkah yang kedua ialah berpuasa mengikut anak bulan, mengikut melihat anak bulan. Kita puasa ni mengikut nampak anak bulan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghummiya alaikum fakmilul adad. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata, puasalah kamu kerana nampak anak bulan. Puasalah kamu kerana nampak anak bulan, dan berbukalah kamu kerana nampak anak bulan, anak raya tu. Nak puasa apa tengok anak bulan, nak raya apa tengok anak bulan. Kalau digelapkan tah kamu lindung awal tak nampak, maka sepenuhkanlah bilangan bulan tu cukup 30 hari. Itu adalah mengikut sunnah, iaitulah kita puasa mengikut melihat anak bulan.
Bukan puasa mengikut melihat falak dak. Tidak dengan hisap falak dak. Jadi jelas dengan ayat ke, dengan hadis ke, maknanya tengok anak bulan. Hak mari falak tu mari ijtihad dah dia lakuh yang keluar dah tu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan apa anak bulan ni sama ada nampak anak bulan ni di negeri kita duduk ni ataupun nampak anak bulan di mana-mana negara Islam. Sama ada nampak anak bulan di negara kita duduk ni ataupun nampak anak bulan di mana-mana negara Islam, boleh kita puasa. Boleh kita puasa. Itu pendapat setengah ulama dan kebanyakan ulama. Tak kira nampak di mana, bila nampak anak bulan mau ijtihad, boleh kita puasa sehari. Maknanya sehari itu bukan hari syak dah. Hari tak nak syak dah. Nampak dah anak bulan tu. Hak tak boleh puasa atas hari syak, maka tak nak syak. Maka alhamdulillah teknologi baru dah ni yang mudah. Kalau kita dulu lama boleh tahu, lah ni masya-Allah. Cuma tunggu masa sikit je. Kalau lah kita negeri Arab ni dia beza 4 jam. Makna kena 5 jam lah dia tengok nak bulan sama tara dia nak ijtihad tu sejam lagi. Maknanya bila dia nampak nak bulan, kalau kita tak nampak, dia nampak boleh kita puasa. Boleh kita puasa. Menyalahi ke tak? Tak ada menyalahi. Kena dengan mazhab Syafi'i, kena dengan mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i dua pendapat. Mazhab Syafi'i dua pendapat. Puasa tengok nak bulan sama ada nak bulan mana-mana negara ataupun dalam negeri sendiri. Boleh kita puasa. Tak ada kira mutlak tak mutlak dak. Jadi ada khilaf-khilaf tu maknanya mutlak tak mutlak. Itu satu pendapat. Ataupun pendapat kedua kita puasa mengikut nampak anak bulan di negeri kita. Mengikut isytihar pihak berkenaan. Orang yang rapi cop tanggungjawab tu ijtihad, pihak cular atau menteri atau pemujid agama Islam dan sebagainya ijtihad, kita puasa. Kita puasa. Boleh terserahlah pada kita sendiri. Sebab tu maknanya kalau dia mau nak puasa mengikut nampak nak boleh mana negara boleh puasa. Kalau nampak atau nak fitnah, puasa senyap-senyap sudah. Tu sudah ijtihad kau orang. Takut dia fitnah ke. Puasa boleh tak? Boleh. Mazhab Syafi'i juga. Itu dah. Faham tak? Tu boleh. Dia kalau duk kira mutlak berdoa tu nyanyo orang duk tepi, orang duk sepadan. Sungai golok tu. Golok dengan atas panjang tu. Lek nu tak puasa, lek ni puasa. Ataupun lek ni puasa yang tak puasa. Naik bergau 3 minit ya lah kau salkah sungai tu. Ada gaya supaya juga. Ini hasil pada kita ikhwan mutlak tambah mutlak. Nampak nak mulai Malaysia puasa. Ada. Malaysia pun nampak Malaysia dia puasa. Mazhab mana? Syafi'i. Syafi'i juga. Tak menyalahi. Demi untuk menjaga kesatuan ummah ni kita puasa ikut mana-mana nampak nak boleh. Itu seni selalu. Ada. Itu sampai pada ruh ruh kesatuan ummah kepada ummatul wahidah. Baiklah. Faham tu tak? Maknanya puasa nampak nak bulan ni mengikut pendapat ulamanya boleh kita puasa mengikut mana-mana di mana saja nampak nak bulan. Mana negara Islam nampak nak bulan, dia mau ijtihad, hak kita tak nampak, dia mau nampak, boleh kita puasa. Ataupun pendapat kedua kita puasa mengikut nampak nak bulan di negara kita sendiri. Dia mau nampak, kita tak nampak, kita mengikut tak nampak, tak apa juga. Tapi kan nampak tak sedap mana lah, supaya tak ni lah, supaya duduk di tebi sungai ni, tebi sungai sana tu, dia mau tak puasa, kita puasa, dia mau puasa, kita tak puasa dan sebagainya. Jadi nampak tak sedap sikit lah. Satu pendapat lagi bagi ulamanya adalah mereka mengharuskan, membolehkan puasa mengikut hisab falak. Mengikut hisab falak. Itu satu pendapat. Jadi kalau kita mengikut apa yang jelas dalam sunnah tu ialah mengikut melihat anak bulan, bukan hisab falak dak. Baiklah, itu sebagai maklumat pada kita hubungan dengan langkah-langkah kita untuk berpuasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang kedua ialah berpuasa mengikut nampak anak bulan. Yang ketiga, langkah yang tiga, nak puasa untuk sempurna, untuk ia sempurna dengan mengikut sunnah Nabi,
Yang ketiga ialah berniat puasa setiap malam. Setiap malam kita niat puasa. Tu alhamdulillah boleh katakan kita niat belaka dah. Jadi Nabi SAW bersabda, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Riwayat hadis riwayat Imam Ahmad. "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak mengukuhkan niat dia, niat puasa dia sebelum naik fajar, maknanya tak azam, tak kemah, tak kejak niat dia belum naik fajar, maka tak ada puasa baginya. Berarti nak puasa tu kena niat. Kena niat. Maka niat ni ialah berazam nak puasa esok hari. Pocok hati nak puasa esok hari. Kalau seorang tu bangun makan sahur. Seorang tu makan sahur. Ya makan sahur apa? Makan sahur apa? Sudah tentu hati dia niat nak puasa. Maka itu niat dah tu. Niat dah. Maka niat ni adalah tak ada syarat kita tu berlapar dengan lidah. Tak ada kena berlapar dengan lidah. Kata nawaitu siyam ghadin apa dak lah. Jadi niatlah hati azam nak puasa esok hari, jalan dah niat tu. Bukan hati tu saja dak. Hati azam, kosak. Kata nak puasa esok hari, makan sahur tu nak puasa, itu berarti kita dah niat nak puasa dah. Nah. Itu adalah apa dia? Langkah yang ketiga hubungan dengan niat puasa. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Jadi hubungan niat ni kalau kita tengok pendapat ulama tu ada dua pendapat. Satu pendapat maknanya kita niat setiap malam. Setiap malam niat kerana ibadat yang berasingan. Dia suku-suku. Niat hari ni, esok puasa, buka puasa, habis puasa hari ni. Lepas tu puasa esok pula. Itu satu pendapat. Maknanya niat puasa setiap malam. Bagi setengah ulama boleh niat untuk sebulan dah. Untuk sebulan dah. Maknanya malam mula-mula tu niat puasa sepenuh Ramadan. Nak puasa sepenuh Ramadan. Jadi bagi pendapat setengah ulama tu sah kita niat malam pertama untuk sepenuh Ramadan boleh. Maka tak ada apa lah kalau kita hitung kedua pun tak ada apa. Malam mula-mula tu kita borong, lepas tu malam yang kedua yang tiga tu hak kita bayar kih dia dah. Ada. Tu. Jadi hak tiap malam. Tak ada apa. Dan dalam niat ni hak kita sebut itu ia niat nak jadi puasa. Dia satu lagi ialah kena niat ikhlas kerana Allah Taala. Hak tu besar. Kita puasa tu ikhlas kerana Allah Taala, barulah puasa kita tu adalah dapat pahala. Sebab Allah SWT perintah kita untuk ikhlas dalam ibadat kita semua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan mereka melainkan supaya beribadat pada Allah hanya pada Allah juga. Dengan secara ikhlas kerana agama Allah Ta'ala. Jadi kita kena ikhlas kerana Ta'ala. Selain pada niat berjadi, niat ikhlas pula. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, langkah yang seterusnya, langkah yang keempat, cara puasa mengikut sunnah ialah makan sahur. Makan sahur. Makan sahur tu mengikut sunnah. Puasa mengikut sunnah makan sahur. Walaupun sikit. Walaupun setengah air, dia kata sahur. Sebab Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini perintah Nabi. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka sahurlah kamu kerana ada pada sahur tu barakah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi suruh makan sahur, maka hendak kita makan sahur kerana ada barakah, dan dengan makan sahur tu kita akan cergah, kita akan kuat, kita akan gagah sikit dan sebagainya. Dan mengikut sunnah Nabi lagi dalam makan sahur ni ialah kita makan sahur tu dalam masa yang takhir, masa yang lewat. Lewatkan makan sahur, jangan makan awal. Kalau dulu tu kadang kita pukul 12 tu bangun anak dah. Pukul 12 bangun nak makan sahur dah. Ya tak kena situ. Tak kena dengan sunnah lah. Sunnah makan lewat, makan akhir. Tak akhirkan makan tu. Ya. Lewatkan makan. Sebagaimana Zaid bin Sabit cerita kepada kita, kata dia makan sahur dengan Nabi
Lepas tu jarak antara sahur dengan bel tu kau dah baca Quran 50 ayat aja. Dia. Kau dah baca Quran 50 ayat. Sudah makan sahur baca Quran 50 ayat. Bel subuh dah. Jadi maknanya lewatlah makan. Itulah maknanya masa makan sahur. Masa makan sahur dilewatkan. Barang nak makan sahur tu gapo dia ratib ikut sunnahnya. Hak ni tidak ada sakat teh. Tak ada sakat teh. Nak makan nasi, makan roti gapo ikut. Cumanya dalam sunnah Nabi itu ada satu lagi. Kalaulah apa dia kita nak makan ialah makan watama. Makan watama. Kita makan nasi, kita makan watama. Kita makan roti, sungguh watama. Ya watama ni satu sunnah juga dalam kita makan sahur. Itu dia. Karena memanglah apa dia Allah jadikan watama ni satu zat yang istimewa daripadanya. Itulah perkara yang keempat. Dan bila kita makan sahur lewat tu sudah tentulah kita tu ada jarak masa lagi antara sudah makan sahur dengan subuh. Maka setelah tu boleh kita tu istighfar, boleh kita berzikir, boleh kita baca Quran dan sebagainya. Oleh peluang tu sehingga sampai agak azan subuh. Lepas tu kita laksanakanlah amalan hak subuh tu pula. Kaum muslimin dan muslimah yang kasih sekalian, langkah yang kelima dalam melaksanakan puasa mengikut sunnah ialah mentatbikkan hakikat puasa dalam hari puasa kita tu. Hal ni besar sekali ni. Mentatbikkan hakikat puasa dalam harian puasa kita sepanjang hari. Hal ni besar sekali dalam amalan puasa. Lah mana kita laksanakan hakikat puasa sengoti tu. Jadi puasa tu ada hakikat yang sengoti. Yang puasa ni boleh membawa kita pada takwa pada Allah SWT. Hak inilah yang paling payah sekali dalam masyarakat kita hari ini. Kerana pada kebanyakan kitanya kita tak faham kata puasa tu ialah kita tu tak makan, tak minum dan kita tinggalkan perkara yang nak batalkan puasa. Jagakan benda nak batalkan puasa. Kita tak makan, tak minum, lepas tu beringat daripada segala perkara nak batalkan puasa. Maka itulah yang mana tasawur hakikat puasa yang mana ada dalam zihin kebanyakan kita. Hal sebenarnya bukan begitu. Sebab Nabi SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurbi faqat, innama siyamu minal lagwi wal rafath. Hadis riwayat Abu Hakim, Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban. Nabi kata bukanlah puasa itu setakat meninggalkan makan dan minum saja. Puasa itu bukan tak makan tak minum saja. Tak makan tak minum saja tu bukan kata puasa lagi. Bukan dibilang kata puasa hakikat puasa semati. Tapi Nabi kata innamas siyamu min lagwi war rafath. Tunggu puasa tu ialah puasa pada benda yang lara, benda yang sia-sia, benda yang hampa, benda yang buruk. Itu puasa. Maknanya puasa ni kalau kita nak ringkasnya ialah kena merangkumi dua unsur yang penting. Dua perkara yang penting. Yang pertamanya tinggalkan segala perkara yang batalkan puasa daripada makan, minum, setubuh isteri dan apa saja perkara yang batalkan puasa kita tinggal. Situ. Ada satu tak sempurna lagi puasa, kena capur lagi. Iaitulah meninggalkan segala bentuk maksiat sama ada zahir dan batin. Tinggalkan segala bentuk maksiat sama ada zahir dan batin. Capur dua ni barulah kita sampai pada hakikat puasa. Kalau kita tak makan, tak minum saja, jaga diri pada barang yang batal puasa saja, kita tak tinggal benda maksiat, puasa kita tak sempurna. Puasa kita tak sampai lagi pada peringkat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena tinggal benda maksiat. Hak inilah yang panha sekali. Jadi muskilah sekali dalam hidup kita hari ini. Jadi bila kita nak puasa sampai kekak ni, nak puasa habis anggota kita pun benda haram. Mata jangan tengok benda haram, telinga jangan dengar benda haram, mulut jangan cakap benda haram, tangan kita jangan buat benda haram, kaki kita jangan buat benda haram. Kalau kita buat benda haram, kita hanya puasa, dia katakan lepas pada kewajipan saja, tapi pahala tu belum tentu lagi. Mungkin terhalang, tersekat puasa kita tu dengan sebab kita tu buat maksiat.
Musyak lah ni bukan kena pergi buat musyak kat luar, dalam rumah kita musyak lah ni. Ni, kalau nak batalkan pahala puasa, nak menyekatkan pahala puasa kita tu tak nak pergi luar kali. Dalam rumah kita je. Taratak tu lebih tinggi teruk dah tu. Puasa buka taratak nak tipu perut, takut yang lapar, buka dengan donteri ke apa itu ni dengan segala apa dia lakon ke apa pun bukalah, donteri ke apa pun bukalah, nak perut tu dia rasa tak lapar, tipu-tipu dia, tipu perut, padahal kita tipu kita sendiri tu. Kita royak tertipu perut, kita tipu kita sendiri. Kita dok menyekatkan pahala puasa kita, menghapuskan pahala puasa kita, menghalangkan pahala puasa kita dengan sebab musyak kita dok tengok donteri, dengar donteri dan sebagainya. Hak ni bahaya sekali. Nauzubillah min zalik. Sebab tu maknanya bila kita puasa anggota kita, telinga apa kita puasa, mata apa kita puasa, apa kita puasa, inilah bawa pada kita sampai hakikat takwa la'allakum tattaqun. Kalau tak sampai situ, tak sampai puasa kita. Jadi untuk nak puasa mengikut sunnah ialah kita tertebikkan hakikat puasa dalam hidup harian kita tu, harian puasa kita tu, barulah kita sampai hakikat puasa. Sebab tu lah ni kita nak faham gapo dia hakikat puasa. Hakikat puasa lah mana, gapo dia hakikat, dua perkara tadi, dua unsur penting. Tinggal benda batalkan puasa, tinggal segala benda maksiat, maka sampailah kita pada hakikat puasa. Tak sampai situ, tak sampai kita. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah kalau orang Tino tu dalam bulan puasa tu dia duk telanjang ataupun tak kelubung pakai sekerat, nyanyi ke dia. Nyanyi orang Tino tu. Ada. Dia berasa terpuasa bercakap dah dia. Pergi kedai pergi bahagian buka puasa padahal pakai baju sekerat, ada kelubung podok dan sebagainya. Maka itu dalam kerja musyak panggil. Dah ku Allah Taala. Lain pada duduk rumah tengok apa lakon dah. Drama gapo segala lakon, segala lagu, segala nyanyi don teri gapo rumah. Tu baik luar pula. Ngetanya dengan bertanya dah. Maka itu tak tahulah gapo nak boleh puasa dia tu. Cumanya kewajipan tu, kewajipan puasa lepas pahala tu terserahlah benda tu kepada Allah Subhanahu taala. Kita kena jaga. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan apa dia perkara penting dalam kita nak mensempurnakan puasa kita dalam ikut sunnah, iaitu mentatbikkan hakikat puasa dalam hidup harian yang mana kita puasa pada hari itu. Semoga puasa kita sempurna insya-Allah. Kalau kita boleh buat ni, sampailah kita pada hakikat puasa. Tak boleh buat ni, kita tak sampai. Sebab tu bulan puasa ni kalau lah teratak boleh puasa, satu untung besar dah. Teratak puasa juga boleh puasa. Maknanya kalau boleh kita mengelak sebanyak mungkin TV kita tu. Ada. Bukan berarti tak boleh tengok langsung. Kalau dia mahu buka berita, boleh dengar berita. Donteri tu tak sah. Buka TV Islam, TV Muslim tu maknanya boleh katakan mengelaklah benda tu jauh sikit daripada benda maksiat tu. Dengar berita dan sebagainya ataupun pengajaran syarahan agama dari TV tak apa boleh dengar. Lama tak boleh dengar langsung. Tak. Tak bukan musyak boleh kita buka. Cumanya terkadang dia mau kena balas sikitlah dengan anak cucu dia mau tu. Ada. Tu dia. Kita tak say ya nak, kita tak say ya nak. Tu ada. Itulah patut yang patut kita ingatnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita teruskan lagi hubungan dengan kita berbicara tentang langkah-langkah puasa mengikut sunnah. Langkah yang ke-6, setelah kita makan sahur, setelah kita dapat tertebiklah itu hari yang kita puasa dengan sebenarnya, maka yang ke-6 ialah berbuka puasa. Buka puasa pun mengikut sunnah juga. Kalau kita sapa puasa kita sebenarnya. Maka nak buka puasa mengikut sunnah lah mana? Iaitu satunya perkara hubungan buka puasa mengikut sunnah, masa buka puasa. Masa buka puasa ialah kita segerakan buka puasa. Cepat buka puasa bila yakin jatuh matahari. Bila yakin jatuh matahari, kita buka puasa. Sebab Tuhan ini dia kena beringat pada kebanyakan kita ni duk iktimat di atas radio. Jaga radio tu kena jaga molek kita minit je tu. Terkadang kalau Allah orang jaga radio tu buka orang selai,
Gi boh bel belum masuk ketut, hari dah ada lagi padah. Jadi dia tak reti. Boh tik tali tik bel tu waktu hari dah ada lagi. Punah kita. Bila yakin kita hari ada lagi kita buka juga, batal puasa kita hari tu. Batal puasa. Kita nak qada sehari hari tu. Sebab kita berpuasa belum jatuh matahari. Kerana kita iktimat atas radio dan orang jaga radio tidaklah amanah dalam jaga dalam apa dia pasal ke benda tu. Jadi itulah mengikut sunnah Nabi, kita puasa, kita buka puasa dengan segera sebab Nabi kata la yazalun nas bi khair ma ajal fitr. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata sentiasa manusia dalam kebaikan, sentiasa manusia dalam berada dalam kebaikan selama mereka segerakan puasa. Itu yang pertama hubungan dengan buka puasa. Dan yang kedua hubungan dengan buka puasa juga ialah benar kita buka puasa tu. Maka mengikut sunnahnya ialah kita buka puasa dengan buah rutab ataupun buah tamar. Dengan buah rutab ataupun buah tamar. Rutab ni ialah buah tamar hak masuk setengah-setengah tu. Hak lembek-lembek lagi tu. Lembek sikit, kah sikit ada tu. Itu panggil rutab. Jadi rutab sebenarnya yang masuk sekerat. Buah tamar ni yang masuk dia sekerat-sekerat lepas tu dia baru-baru habis sebutir tu. Jadi hak ada setengah tu panggil rutab. Kalau ada rutab kita sunat buka rutab. Kalau tak ada buka tamar. Hanya kebanyakan kitanya maka buka tamar. Alhamdulillah buah tamar boleh katakan sapal pada kita. Buah rutab pun ada tempat kita ni. Mengikut riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla yusalliya fa illam takun rutabat fa ala tamarat fa illam takun hasahasawatin min ma. Anas kita pada kita kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan buah rutab. Sebelum baginda menunaikan salat. Buka puasa belum pada sembahyang. Sekiranya buah rutab tidak ada, maka Nabi buka puasa dengan buah tamar. Kalaulah buah tamar tidak ada, maka Nabi minum air beberapa teguk. Mudah buka puasa, tak payah. Maka elok benarlah kita tu sekarang yang mudahnya buah tamar. Luar ni pernah ada buah tamar di Kedah. Dan perkara yang ketiga hubungan buka puasa lagi mengikut sunnah, iaitulah berbuka puasa sebelum bersolat maghrib. Memanglah kita buka puasa sebelum sembahyang maghrib. Ini hak cerak dah. Setelah berbuka puasa maka bersolat maghrib. Sudah buka puasa telah sembahyang maghrib. Setelah selesai solat maghrib barulah kita makan. Ini caranya. Mana kita buka puasa dengan buah tamar dengan air cukup dah lah. Lepas tu pergi sembahyang. Pas sembahyang barulah kita tu makan hak kenyang. Itu mengikut puasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dah dihidangkan makan yang asyak sebelum bangun ni dia terkadang ada juga kita pergi buka puasa 4-5 tu sekali siap dah. Kali siap dah. Dengan idea nasi pun siap dah. Buka puasa utama tu pakai selalu sidar dah. Kalau hidayah dah lagu tu makan tak apa. Boleh. Boleh. Ya. Sebab kerana dia mau jamu lagu tu. Tapi kalau kita rumah kita tu sah. Kita mau tamar dulu, semaya, lepas tu baru makan. Tapi kalau pergi tempat demo, dia macam ada gitu dah. Sebab kerana dah uzur dah kita situ tu. Ada. Kalau kita makan tamar sebagai hari demo tak akid dah kita, dia makan dah demo. Ada. Dia. Dan Nabi pun beri peluang sini nampak kerana dah. Masya-Allah. Nabi ni orang rahmat pada umat. Nabi kata idza quddimal asya fabda'u bil asya qabla an tusallu salatal maghrib wala ta'jalu an asyaikum. Nabi kata apabila dikemukakan hidangan asyak, okey kemuka agak ide siap ada. Maka hendaklah kamu mulainya, tak ada makan sebelum sebelah maghrib. Belum yang maghrib makan bikinnya dulu nak kena makan dah. Dan janganlah kamu segerakan cepat-cepatkan asyak makanlah. Makan solat gaduh lama dekat tekak pula makan. Makan sederhana biasa dah lah. Tu. Masya-Allah. Cumanya dalam buka puasa, sungguh kita buka puasa tamar, lepas tu kita semaya, lepas tu kita makan asyak. Dalam makan asyak ni ada hubungan dalam buka puasa lagi lah. Dalam kek dia, kop kek dia lagi, dalam kawasan dia lagi.
Di kanak kita makan tu janganlah terlampau banyak makan. Jangan terlampau banyak makan. Tu ya. Makan buat padan. Sebab tu Nabi SAW makan lukaimatun yukim nasul. Lukaimatun beberapa suwak yang boleh betul tulang belakang cukuplah. Tu ya. Tu saya makan banyak. Lukaimatun yukim nasul. Jadi beberapa suwak yang boleh kita betul tulang belakang, tak ada bokok lapar sangat tu dak cukuplah. Kerana bila kita makan banyak tu buat pada kita tu lemah dan sebagainya. Terlampau makan banyak belum makan diri kita. Ya hawa tak makan pagi tadi lagi tu cadar dah. Air putih, air merah, air hijau. Ada, hani ubah kacang, hani sirah labu, hani pengak pisang. Rubah suatu semua tu puas hati nak makan. Dia. Ada. Lepas tu hak nasi tu so pula tu. Ada. Jadi kalau begitu makan belakang aku tu nyanyi kita. Buah kenyai tu tidur tu mati nyawa tak lepas. Nyawa tak lepas. Terkadang buat pada kita tu tak boleh semaya, tarawih dan sebagainya. Tak boleh pergi sebab lemah. Sebab itulah Nabi itu suruh makan sikit-sikit. Dan inilah sunnah Nabinya. Kalaulah tak dapat tidur juga, nak makan beberapa suwak tak padan, nak makan sikit tak padan, Masya Allah Nabi ni dia berpeluang lagi. Kalau tak dapat tidur juga, kena makan banyak juga, boleh, tapi bagi 3 perut dia mau. Perut kena bagi 3. Sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasi. 1/3 seneng suansam untuk makan ni. 1/3 yang kedua untuk minum ni. 1/3 yang ketiga untuk menyawa. Nabi harta pandai. Perut sutai perut bagi 3. Untuk makan ni, 2 untuk minum ni, yang 3 taruh untuk nyawa hati. Kalau penuh belakang nyawa tak lepas. Hak tu buku tu nyawa tak lepas tu. Ada sebab penuh habis. Ruang untuk nyawa tak ada. Jadi itu adalah menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita makanlah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah untuk sempurnakan puasa mengikut sunnah. Yang keempat, dalam bab buka puasa juga ialah kita berdoa. Kena berdoa bila buka puasa ni. Kita mulai makan, kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana fima Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar tu kita berdoa dah. Bismillah kita makan. Sudah makan, alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Lepas tu doa sekali lagi. Hak puasa ni Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ada maknanya ini doa hak kita baca. Doa ni lepas makan. Hak belum makan tu hak semua dah Allahumma barik lana tu hak tu belum makan. Lepas doa hak puasa ni doa lepas makan. Doa lepas makan ni hak lupanya. Hak ni lupa cerak. Ada. Kalau puasa hak pasal bedeh, jaga dengan bedeh dia. Ada. Dia ingat bedeh dia tu. Dia pruh tu. Ada. Ya. Tak ada. Oleh itu, ada. Otak we ingat tepek-tepek buat ke dinding. Ada orang jual stiker doa tu, beli tepek ke dinding sebagai. Ada. Kalau kena ingat. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi kata, inna lis-sha'im inda fitrihi la da'watan maturab. Sungguhnya bagi orang puasa tu ketika buka puasa tu ada doa yang tak ditolak. Bila kita baca doa Nabi tak tolak. Boleh tambah lagi pada doa ni hak kita nak doa gapo tu. Doa. Lepas kita makan doa kita. Apa yang mana kita nak berdoa. Nah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian hubungan dengan puasa, hakikat puasa dan puasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sempurna puasa pada puasa kita. Dan selain pada itu adalah dalam amalan Ramadan, sebagai kita maklum ialah amalan hari itu ialah solat tarawih
sebagian saya ceritakan tadi, sembahyang tarawih, lepas tu buka puasa kita ke maya Isya, sembahyang tarawih mengikut imam, sehingga imam selesai maka kita pun selesai mengikut imam. Dan satu peringatan pada ikhwan akhwat sekalian, mungkin bagi setengah kita ni belum puasa apa kita tu duduk semaya tahajud. Kalau kita semaya tarawih, kita semaya mengikut imam semaya tarawih, lepas tu witir, habislah semaya. Witir ni adalah semaya katuk semaya. Lepas tu kita biasa duduk tahajud juga dengan malam, lepas kita nak buat kana. Okey, tak apalah, hal mula-mula ni petang hari kita semaya ke imam. Kalau tengah malam kita bangun nak tarawih, astagfirullah, kita bangun nak tahajud, kita tahajud boleh. Tahajud tak kena witir dah. Tahajudlah 2 rakaat atau 4 rakaat apa tak apa, tapi tak witir dah, sebab kita witir dah. La witran fil lail, Nabi kata. Tak ada witir 2 kali semalam ni. Witir dengan imam okey. Lepas tu bangun tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat, ikutlah kita tu. Qada tu tak kena witir dah. Maknanya tahajud kita tu boleh juga. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan puasa sebagai tazkir untuk kita beramal insya-Allah. Maka kita tak lama guna puasa dan kita berdoa semoga hidayah dan taufik pada kita dapat kita berpuasa ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada sekarang kita harap semoga Allah tanamkan dalam hati kita berseronok dan suka kita, gembira kita dengan kita nak puasa Ramadan insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.